Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat penonton Awani Pagi. Pelbagai program CSR dan juga program yang dijalankan dengan kerjasama Badan Uniform dan juga agensi kerajaan diadakan bagi memupuk semangat muafakat dan juga semangat kerjasama antara masyarakat dan juga Badan Uniform. Seperti mana program khitan perdana percuma untuk golongan asnaf, anak yatim dan juga anak-anak miskin bandar yang dianjurkan oleh Pertubuhan Kebajikan Jalinan Ukhuwah Penduduk Pintu Geng bersama Ibu Pejabat Polis Kontijen Kelantan bertujuan untuk memberi ruang dan juga peluang kepada golongan yang kurang berkemampuan ini menghantar anak-anak mereka untuk menjalankan ibadat wajib iaitu berkhitan ataupun bersunat. Dan apa yang dapat menarik perhatian kami, penduduk di melalui persatuan ataupun pertubuhan Kebajikan Jalinan Ukhuwah Penduduk Pintu Geng kampung saya yang menjalinkan kerjasama dengan polis di Raja Malaysia, Ibu Pejabat Polis Kontijen Kelantan ini bagi memupuk satu kesedaran dan juga memberi satu ruang kepada masyarakat di kawasan bandar ini untuk memahami peranan yang dimainkan oleh pihak polis, terutamanya dalam usaha mereka mengekang jenayah dan juga salah laku yang melibatkan pelajar sekolah dan pelajar-pelajar berusia antara 8 sehinggalah ke 14 sehinggalah ke 13 tahun ini diraikan dalam program sunat perdana ini ataupun khitan percuma ini bagi memberi satu signal ataupun isyarat kepada mereka bahawa mereka telah pun apabila mereka selesai menjalankan ibadat sunat ini ataupun berkhitan ini, mereka telah pun melangkah ke alam remaja dan bakal menempuhi pelbagai cabaran dan juga dugaan sekiranya mereka tersalah langkah misalnya ataupun memilih kawan yang tidak kena dengan mereka, mungkin mereka boleh terjerumus dengan gejala yang tidak sihat seperti dadah dan juga penyalahgunaan bahan-bahan yang terlarang ataupun terlibat dengan kes-kes jenayah seperti pecah rumah, kecurian dan sebagainya. Untuk itu peranan persatuan dan juga yang menjalankan kerjasama bersama dengan polis ini adalah untuk mendekatkan masyarakat dan anak-anak ini kepada Badan Uniform ini supaya mereka kelak tahu bahawasanya golongan kanak-kanak yang diberikan perhatian ini sebenarnya mereka diraikan dan diberi satu pengharapan pada mereka supaya mereka menjadi insan yang berguna dan juga insan yang membanggakan ibu bapa mereka. Jadi apa kata kita dengarkan apa yang dititipkan oleh Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harum sewaktu merasmikan program khitan perdana percuma untuk golongan asnaf, anak yatim dan anak-anak fakir miskin bandar yang berlangsung pada baru-baru ini. Jadi kita dengarkan apa yang dinasihatkan. Kita meraihkan seramai 480 peserta apa yang kita katakan sebagai program khatam perdana bagi negeri Kelantan setakat ni yang terbesar. Ini dengan kerjasama dengan pihak Petronas, dengan pendidikan negeri, dengan bomba, Jabatan Bomba dan bank juga terlibat. Ada 3 bank terlibat pada hari ini ialah Bank Agrobank, Bank Islam dan juga Bank Rakyat. Dan ada lagi yang lain-lain yang terlibat yang secara individu untuk bersama dalam program pada hari ini. Dan kita jangkakan hari ini kita akan selesai lah kan. Pagi tadi kita telah pun 50 orang telah pun selesai dan sekarang ini dalam proses yang lain-lain lagi dan rata-ratanya nampak happy ya. Peserta-peserta kita memang happy dan family pun ramai yang datang pada hari ini. Pada kami dari segi pihak polis, kita melihat program ini selain daripada menjalankan tanggungjawab kita untuk menentukan apa yang diwajibkan dalam mazhab Syafi'i untuk berkatan ni, kita juga untuk melihat bagaimana ibu bapa dan anak-anak ini bersama dalam satu majlis. Ada yang bawa tok pun tadi. Neneknya datang. Jadi inilah satu benda yang amat baik kerana pada kita pihak polis kita melihat jangka masa panjang. Kerana inilah mereka-mereka yang akan meneruskan usaha ataupun perjuangan kita dalam menentukan keselamatan
kesejahteraan, keharmonian masyarakat. Jadi kalau kita dah dekatkan mereka dengan kita, terutama dengan jabatan-jabatan macam bomba, pendidikan yang akan menjadi penentu dalam kehidupan mereka akan datang. Jadi kalau dah mula dia yakin, percaya dan tengok mereka dihargai, saya percaya mereka akan membalas ini dengan baik. Yang kita harap inilah DP Tugam ini adalah satu permulaan. Dan kalau boleh di tempat-tempat lain juga akan mengadakan program sama macam semua. Ya, saya melihat kita bandingkan dengan kita dululah kan. Dulu dalam institusi keluarga kita kalau 2 pupu, 3 pupu kita masih rapat. Kerana hubungan tu, pergi ke rumah, raya, berkumpul, ada majlis program macam ni datang bersama. Jadi kita kenal mengenal. Tetapi bila akhir-akhir ini kerana mungkin perubahan zaman, di era ini orang semua mencari nafkah, sukar misalnya. Keluar rumah daripada pagi, ibu bapa, malam baru balik, kadang-kadang anak, kita pun tak tahu anak-anak bertelaah ke, apa yang mereka lakukan, apa rancangan TV yang mereka tengok, apa yang mereka tengok dalam handphone mereka. Jadi kita tak ada kesempatan tu. Jadi ini kata-kata bila institusi keluarga itu semakin longgar, dia akan menyebabkan anak-anak ni membesar dengan sesuatu yang dia tidak dapat gambarkan. Contohnya anak-anak hari ni umur berapa? 11, 12, 13. Dia tidak tahu apa erti kehidupan lagi. Siapa yang guide dia? Kita. Jadi kalau kita tak ada masa untuk tu, dia akan besar dengan satu, dia dalam dunia dia curious tau. Dia nak tahu benda, tengok apa? Dia nak tahu. Siapa yang nak jelaskan tu? Kita. Jadi itu yang kata, bukan kata keluarga di Kelantan ni tak ada, bukan. Sentuhan itu. Banyak kes-kes bila kita tanya, dia balik sekolah mak ayah tak ada. Kadang-kadang makan sendiri. Kadang-kadang mak ayah dah, aku dah tinggal dah nasi kau. Jadi sentuhan itu tak ada. Dia tak ada duduk boleh makan bersama macam kita dulu. Jadi ini yang menyebabkan budak-budak ni akan pergi, dia terikut dengan pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Dia dengar daripada kawan dia. Kalau kawan dia bagus tak apalah. Dia lihat daripada rancangan TV, dia lihat daripada telefon. Jadi dia bukan salah apa yang dipaparkan itu, tetapi salah pengertian. Dia nak tafsirkan benda yang dia lihat tanpa bantuan kita, memang sukar. Macam orang pergi belajar agama, kalau tanpa guru, dia lain. Dia mesti ada guru yang mengajar kita, ayat ni apa maksud dia. Betul kan? Sama juga dia. Dia lihat, oh bagus ni, aku nak terang. Contoh, kita akan nasihat dia, tak boleh. Ini yang saya kata tadi. Jadi kalau kita boleh hidupkan suasana begini, keakraban family itu ada. Pupu, 2 pupu kita kena, buat salah kita tegur. Tapi tak ada dah budaya tu. Betul? Itu pemerhatian saya. Nak kata kanak-kanak terlibat dengan dadah ni, tak ada. Remaja tu ada. Selamanya terlibat, mula-mula ketum. Lepas tu ada at one time kita lebih pada gam, kan, juga. Itu pun akan menyebabkan khayal. Bukan soal dadah tak ada. Masalahnya anak-anak ni kalau kita biarkan dia terlibat dengan benda-benda yang boleh merosakkan fikiran dia. Contoh gam, tak ada dalam akta dadah lagi, dia tak masuk sana. Tapi benda tu merosakkan. Jadi kita masyarakat polis perlukan dengan masyarakat untuk kita sama benda ni. Walaupun ni gam. Nampak berkumpul ni, bagi tahu polis akan ambil tindakan bersama ADK misalnya. Jadi, kalau nak kata serius tak serius tu pada saya, kalau boleh lah, kalau Kelantan ni, kalau satu kes pun saya serius. Pada saya. Kerana benda tak patut berlaku. Kata berkenaan seksual. Umur 12, 13, 14, 15. Tak layak lagi benda perkara tu. Tapi dah berlaku. Why? Mungkin dia tidak tahu batasannya. Kau kalau duduk dengan yang ni macam mana? Kalau kau naik teksi macam mana cara ni, contoh kan. Tapi kita tak, mungkin dia tak sampai di situ. Jadi kita sama-sama, kita jelas kepada mereka batasan di sini. Jadi dia pun faham lah. Dengan kawan-kawan kadang-kadang bertepuk bertampar dengan terpegang contoh. Ini pun kadang-kadang kena di apa ni, kena bagi kita kena sekolahkan lah, kena sekolahkan. Yalah, kita mengharapkan begitu. Saya sebab tu bila kita bincang peringkat awal, saya merasakan begini ya. Anak-anak ni, inilah hari yang dia merasa dia, yes, aku dah jadi lelaki. Betul. Walaupun umur dia 9, umur 10. Kalau dia keluar nanti, dia jumpa kawan dia umur 14 tak sunat lagi, dia akan rasa dia lebih hebat. So kita nak ambil semangat dia yang nak jadi lelaki ni, menjadi lelaki yang bagus. Lelaki yang boleh membantu, lelaki yang akan jadi a very good citizen. Jadi tujuan kita datang meramai ni, polis, bomba, pendidikan, petrol, supaya dia belajar menghargai orang lain. Jadi dia merasakan, aku nak sunat pun, aku nak berkata pun, semua datang.
bombo siram air, KP datang, pengarah pendidikan datang contoh. Jadi dia akan merasakan dihargai. Jadi kita nakkan dia menjadikan kita idola. Aku nak jadi apa ni? Dia mengidolakan kita. Dia tengok kita sebagai role model. Jadi biarlah semangat itu bermula. Jadi dia bila besar besok dia membesar dengan cara begitu. Gigi semut. Tak takut bang. Ha? Mandi? Takut sikit. Sekolah SK Kubang kelas 1. Sakit. Sakit. Mama ada masa betul 10. Pedih. Sedih. Anak saya ada 2 orang untuk berkhatan hari ini. Okey, memandangkan program dianjurkan oleh IPK dengan badan-badan yang berkaitan. Jadi saya terpanggil untuk join sekali. Okey, memandangkan merapat-rapatkan silaturahim antara ibu bapa dengan jabatan yang lain. Bagus. Saya harap program macam ni akan dianjurkan lagi lah. Okay. Saya sangat-sangat menyokong. Anjuran program ni diberitahu oleh pihak sekolah melalui guru sekolah lah, melalui WhatsApp. Jadi saya dapat tahu tu saya terus join lah. Anak lelaki saya ada 3 orang, cuma yang kata hari ni 2 orang lah. Oh, nervous gila. Alhamdulillah setakat ni baik dan terkawal. Sebenarnya ibu bapa dan juga masyarakat menantikan program percuma bersunat ataupun berkhitan ini kerana pada mereka inilah peluang untuk mereka menghantar anak mereka mendapatkan khidmat dari doktor pakar dan doktor klinik swasta kerana kadar yang ditetapkan oleh doktor di klinik swasta adalah sekitar 120 hinggalah kepada RM180 dan bagi golongan yang kurang berkemampuan jumlah tersebut dianggap satu bebanan kepada mereka, apatah lagi jika lebih daripada 1 ataupun 2 orang anak mereka terpaksa menjalani sunat dan pemberkhitan ini kerana kekangan kewangan juga menjadi satu persoalan kepada ibu bapa. Apatah lagi tidak lama lagi sesi permulaan sekolah akan bermula dan ibu bapa memerlukan persiapan untuk anak-anak mereka membeli peralatan baru dan sebagainya. Apapun saya melihat program ini masih kurang sambutan daripada kalangan sektor korporat ataupun agensi swasta yang mana mereka sebenarnya boleh membantu dan memberi sokongan kepada program seumpama ini dalam meraihkan anak-anak yang bakal melangkah ke alam remaja. Dan saya kira program ini tadi, program sunat perdana ini memberi satu isyarat kepada masyarakat luar sana bahawasanya kanak-kanak dan anak-anak yang bakal melangkah ke alam remaja ini sebenarnya mereka gembira apabila mereka diraihkan dalam satu majlis, apatah lagi jika majlis itu turut bersama dengan agensi kerajaan, turut bersama dengan PDRN dan sebagainya kerana pada mereka menganggap diri mereka dihargai dan diraihkan. Program sunat perdana dan juga paparan tadi mengakhiri Awani Pagi. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.